Selamat pagi kelas. Pagi saya. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai teknik bercerita. Okey. Teknik bercerita ini cikgu ambil dari tema 4, iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey, mula-mula cikgu akan tayangkan video mengenai kisah dongeng dan cerita rakyat Malaysia yang bertajuk Hang Tuah. Okey, cikgu akan tayangkan sekejap lagi kepada kamu ya. Okey. Pada suatu kala, terdapat seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah. Beliau selalu ditemani oleh 4 orang sahabatnya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh dan Hang Lekyu. Mereka semua tinggal di hutan Melaka. Pada satu hari, mereka berlima berjalan-jalan di pekan. Tiba-tiba, kelihatan seorang lelaki yang sedang mengamuk dan cuba mencederakan Datuk Bendahara. Tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara dan akhirnya berjaya menenangkan lelaki tersebut. Datuk Bendahara kagum dengan keberanian mereka berlima, lalu menjemput mereka semua ke rumah. Sambil mereka berborak, Datuk Bendahara menyatakan hasratnya untuk menawarkan pekerjaan di istana kepada mereka berlima. Hang Tuah dan sahabatnya berasa amat gembira dan mereka mengikut Datuk Bendahara ke istana Sultan Melaka, mendengarkan cerita daripada Datuk Bendahara tentang kejadian yang berlaku di Pekan. Sultan bersetuju untuk memberikan pekerjaan kepada mereka berlima. Maka bermulalah kejayaan mereka di istana Melaka. Harian Hang Tuah dan sahabatnya dipenuhi dengan tugasan penting. Sultan amat menyayangi Hang Tuah sehingga diberikan gelaran Laksmana kepada Hang Tuah. Sewaktu menemani Sultan Melaka ke Majapahit yang terletak di tanah Jawa, Hang Tuah telah berjaya mengalahkan seorang pendekar Jawa bernama Tamim Sari dan berjaya merampas sebilah keris yang dipercayai mempunyai kuasa kebat milik pendekar itu. Keris itu kemudiannya diberikan oleh Raja Majapahit kepada Hang Tuah. Hang Tuah dikenali sebagai pahlawan yang paling hebat, cerdik dan berani. Hang Tuah amat dikagumi oleh rakyat Melaka sehingga Sultan melantik beliau sebagai ketua angkatan, ketua utusan dan pengawal peribadi Sultan. Hang Tuah melaksana perintah Sultan dan jaga keselamatan dagang-pedagang Selat Melaka dengan sepenuh hati. Begitulah hebatnya Hang Tuah yang sentiasa menjadi idola rakyat Melaka dengan tauladan baik yang harus dicontohi. Okey, seterusnya apa yang cikgu nak kamu buat adalah berdasarkan video yang kamu tonton tadi, cikgu akan menanyakan soalan kepada kamu semua. Yang pertama, apakah watak yang terdapat dalam cerita yang kamu sudah tonton tu tadi? Siapa yang nak jawab dulu? Saya cikgu. Saya cikgu. Okey, kanan dulu. Kanan dulu? Ya. Okey, jawab. Yang pertama cikgu Sultan Mahmud, kedua ada Datuk Bendahara. Okey. Seterusnya siapa lagi nak jawab? Saya. Okey.
Dia. Datuk Sari dengan Melo. Oke. Dan last kali, Hang fakta tua, yang terdapat dalam cerita ini adalah hang tua dan hang cepat cikgu. oke, betul, semua betul. Yeay. Oke, seterusnya cikgu akan bagi kamu tugasan yaitu membaca. Untuk situasi 1, saya bagi kamu untuk baca teks ini. Baik. Untuk situasi 2, Anis. Banyak betul ni cikgu. Tak apa, baca Saya saja. nanti cikgu, bantu ni cikgu. Dan yang terakhir Aduh, cikgu. untuk kamu situasi 3. Mati saya. Ni lagi lah Pak yang dah. Baca saja. Kamu mesti baca dengan intonasi yang betul ya. Oke. Intonasi bercerita. Oke, kamu dah boleh mula sekarang. Situasi pertama. Kisah Romula indah belaka, gagah perkasa, mampu mandiri. Inilah kisah sang pelawan naga, kekasih hati, mengkhianati diri. Hang tua dan hang jebar telah berkawan sejak dari kecil. Mereka berkongsi setiap detik pahit dan manisnya waktu muda bersama. Bakat dan kehandalan mereka dalam seni silat telah menjadi sebutan seluruh penduduk negeri Melaka. Hang jebar, akhirnya tiba juga kita di Gunung Ledang. Jangan nervous, slow. Sungguh berdebar hatiku untuk akhirnya bersuah muka dengan Tok Guru Adi Putra. Hang tua, ya jebat, inilah saat yang kita mimpikan sejak dulu. Moganya, niat kita yang suci untuk menuntut ilmu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Hang jebat, ayo tua, kita keluar memburu. Sudah lama aku tidak menjamah daging kijang pandang. Hang tua, samalah dengan perutku ini, macam tahu-tahu saja kau ini ya jebat. Oke, terima kasih. Bagus. Seterusnya, oke, situasi kedua. Dalam waktu yang sama, berita tentang kecantikan Melo yang mampu mencairkan hati setiap mata yang memandang mula tersebar. Meskipun Melo anak yatim yang tidak mempunyai keluarga terdekat, kesantunan Melo terhadap orang sekelilingnya tiada tandingannya. Berita tentang kecantikan dan kesantunan Melo telah sampai ke pengetahuan Sultan. Sultan, wahai Tuan Bendahara, benarkah ada gerangan yang bernama Melo di ujung perkampungan ini? Tuan Bendahara, benar Tuanku, Melo hidup sendirian di rumah pusaka arwah neneknya. Datuknya dahulu pembuat keris diraja dan ayahnya guru balang yang masyhur. Tetapi anehnya, Melo membesar tanpa mereka. Sultan, beta pula sudah lama menginginkan seorang anak perempuan. Apakah kamu sudah pasti bahawa kamu telah menghantar utusan memperlawa Melo menjadi anak angkat beta? Tuan Bendahara, patik pasti Tuanku. Apa-apa sekalipun patik kagum dengan Tuanku. Risau juga patik apabila Tuanku berhajat untuk tidak membawa guru balang bersama untuk rombongan ini. Sultan, tidak mengapa Tuan Bendahara. Patik yakin berbekalkan izin Tuhan, perjalanan kita ini akan baik-baik sahaja. Tuan Bendahara, nah, kita sudah sampai di rumahnya Melo. Biar Patik pergi memanggil Melo ya Tuanku. Oke, untuk situasi ketiga pula. Hari demi hari berlalu. Hang tua dan Hang jebat kini menetap di istana dengan menjawat jawatan Laksamana negeri Melaka. Anak-anak hembusan kampung yang dahulunya hanya mahir bersilat, ini telah membesar menjadi jejak gagah pujaan setiap gadis di Melaka. Melo juga tidak kurangnya. Melo juga sudah mahir dalam ilmu perubatan dan dilantik menjadi tukang rawat di istana. Seri di Daud, wajah Melo makin terselak. Bahkan keindahan wajahnya kini menjadi idaman pedagang-pedagang dari luar negeri yang melawat di sana. Sedang asyik Melo menghasilkan ubat-ubatan, Hang tua datang menawat. Hang tua, amboi Dinda, siapa benar nampaknya. Melo, yalah Kanda, Dinda harus sediakan penawar. Kan ramai guru balang yang jatuh sakit. Hang tua, kau duduk di sebelah Melo. Dia wajahnya agak muram. Melo, Kanda, mengapakah Kanda muram saja? Ada apa-apakah yang mengganggu pikiran Kanda? Hang tua, tidak ada apa-apa lah Melo. Kanda cuma cemburu kerana orang lain yang lain mengenalkan kamu dengan pedagang tempoh hari. Bagai pinang di belah dua, kata mereka. Oke, terima kasih semua. Oke, selepas kamu orang membaca teks ini tadi, cikgu akan membuat sinopsis sedikit tentang
cerita Hang Tuah ini. Oke, sinopsisnya adalah Hang Tuah merupakan sahabat baik kepada Hang Jebat. Mereka dididik sejak dari kecil lagi tentang ilmu mempertahankan diri, yaitu silat. Beberapa tahun kemudian, berita tentang kecantikan Melur telah sampai ke telinga Sultan Mahmud. Baginda berhajat untuk menjadikan Melur sebagai anak angkatnya kerana bertanggapan bahawa Melur tidak mempunyai penjaga. Taming Sari telah mencuba untuk menyerang rombongan Sultan yang dalam perjalanan pulang ke istana setelah mengambil Melur sebagai anak angkat. Khususnya kepahlawanan Hang Tuah dan Hang Jebat semasa menyelamatkan Sultan daripada serangan Taming Sari telah menyebabkan mereka berdua dilantik untuk menjadi Laksamana. Itulah sinopsis yang cikgu boleh ceritakan sedikit tentang cerita ini. Seterusnya, cikgu akan membahagikan kamu tugasan. Mula-mula cikgu akan agihkan bahan ni untuk kamu buat tugasan kamu, iaitu apakah nilai yang terdapat dalam cerita ini. Oke, cikgu bagi masa kamu 5 minit untuk buat. Nak buat apa dulu? Boleh soalnya cikgu. Kenapa ini tidak ada ink cikgu? Macam mana saya nak tulis ni cikgu? Apa banyak nilai nak cikgu? Oke, berapa banyak yang kamu dapat dalam otak kamu lah, seperti kamu, idea kamu. Bagi je seberapa banyak yang kamu nak. Pagi om. Kalian boleh tidur, orang boleh tanya. Bincang dong. Bincang boleh. Pagi. Kenapa semua biru? Pagi. Sharing is caring, cikgu. Boleh. Nanti cikgu akan suruh kamu tentang seorang-seorang. Pagi. Kalau dah bagi tahu cikgu Ni ada yang dirasa biji. Ada atas biji. Lawan atas biji. Kebijaksanaan. Betul kebijaksanaan. Pagi. Saya takut. Oke, dah siap semua? Dah, cikgu. Oke, siapa yang nak bentang dulu? Saya. Saya dulu. Oke, dia last tadi, dia dulu bentang. Bijaksana. Padahal nilai-nilai yang ada dalam cerita ini ialah Nilai-nilai yang kita dapat dari cerita ini ialah bijaksana. Contohnya, dia bijaksana dalam mengatur strategi untuk melawan musuh. Oke. Yang kedua, gagah perkasa. Gagah perkasa ini bermaksud dia gagah dalam melawan musuh walaupun dia tahu dia tidak mampu. Oke. Itu saja. Itu je. Oke. Oke, seterusnya. Siapa yang nak bentang? Kosong. Oke. Saya dulu. Oke. Antara nilai yang terdapat dalam cerita tersebut adalah nilai perubatan yang terdapat pada Melur dan pedagang yang lain. Seterusnya adalah nilai kepahlawanan. Contohnya Hang Tuah, dia berlawan dengan Taming Sari untuk dapatkan keris tersebut. Oke, thank you. Seterusnya? saya cikgu. Oke. Buku kau sabar lu. Nilai-nilai yang saya dapat dalam cerita tersebut ialah baik hati, di mana Hang Tuah dia nak bantu. Kau membantu baik hati di mana dia nak apa namanya? Dia nak mengangkat Melur sebagai anak angkat dia sebab dia tak ada anak perempuan cikgu. Seterusnya adalah kerjasama di mana dia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih cikgu. Oke, betul. Ada.
kita mestilah mencontohi nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita Hang Tuah. Contohnya, nilai kebijaksanaan, baik hati, dan keberanian. Nilai ini amatlah penting untuk keharmonian dan ketenteraman tanah air kita daripada dijajah oleh penjajah ataupun musuh. Oke, sekarang cikgu akan ambil kehadiran kamu pada hari ini. Nurul Jasmine. Ya, Ibu. Oke. Anis. Saya Cikgu. Delia. Hadir, Cikgu. Oke. Nah, oke, kelas ini semua. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu.